Salam sejahtera saya ucapkan kepada cikgu-cikgu dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan saya nombor 24 akan menerangkan tentang konsep digital citizenship dalam etika penggunaan ICT. Ahli-ahli kumpulan adalah Emily Lim Yue Yin, Lo Yi Hang, Tan Se Ho, Andrew Tay Yu Zhou, T Cheng Yet, Dong Sha Min, Wang Yi Hui, Elijah Yap, Lee Gavin, Rachel Chen Yue Wen, Wang Jun Lee, dan Teo Sheng Kai. Digital citizenship boleh juga dikenali sebagai kewarganegaraan digital. Ia juga boleh dihuraikan sebagai peraturan yang sesuai dan sikap tanggungjawab ke arah menggunakan teknologi dengan betul. Ini merujukkan kepada kebolehan mengurus dan mengawasi tingkah laku sendiri, terutamanya dalam menggunakan teknologi dengan mengambil kira nilai-nilai keselamatan, etika, norma dan budaya. Terdapat 9 elemen digital citizenship iaitu undang-undang, kesihatan, etika, akses, perdagangan, komunikasi, hak dan tanggungjawab, literasi dan keselamatan dan privasi digital. Akses digital. Akses digital merupakan pelibatan elektronik sepenuhnya dalam masyarakat dan salah satu komponen yang paling mendasar untuk menjadi warga digital. Teknologi menyediakan peluang kepada semua untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan cepat. Namun, terdapat beberapa faktor menyebabkan beberapa individu mungkin tidak memiliki akses digital seperti status sosial ekonomi, domisili, kecacatan dan lokasi fizikal. Kesannya, seorang individu atau kelompok yang tidak mengenal atau memiliki akses digital mengakibatkan akan mengalami kejutan budaya ketika harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna ICT. Perdagangan digital, pembelian dan penjualan barangan secara elektronik. Pelbagai laman jual boleh diakses dengan mudah oleh penjual dan pembeli seperti Lazada, Mudah dan pelbagai kedai online yang lain. Penjual dan pembeli perlu menyedari risiko dan keuntungan yang boleh diperoleh daripada transaksi secara online. Sebagai contoh dari segi risiko penipuan, perbezaan barangan yang dihantar, tempoh penghantaran sehinggalah kesahihan barangan yang didagangi melalui online. Warga digital perlu mengetahui bagaimana untuk menjadi pembeli maupun penjual online yang baik. Definisi komunikasi digital boleh dihuraikan sebagai penglibatan tingkah laku dan sikap untuk bekerja dengan orang lain melalui ruang digital. Contoh-contoh platform komunikasi yang terkenal ialah Dropbox, Google Workspace dan Microsoft Teams. Komunikasi digital dapat meningkatkan kerjasama di tempat kerja atau sekolah. Aktiviti seperti pengurusan dokumen, pengurusan kandungan dan aliran maklumat merentasi organisasi dapat dilakukan secara senang. Hak tanggungjawab digital boleh dilihat sebagai keperluan dan kebebasan yang diberikan kepada semua orang dalam dunia digital. Pengguna hendaklah membantu menentukan bagaimana teknologi ini harus digunakan dengan cara yang sesuai. Semua orang perlu bekerjasama untuk menjadi pengguna yang produktif dalam masyarakat digital. Literasi digital boleh dilihat sebagai mampu membuat keputusan yang lebih baik. Terdapat banyak informasi di internet yang dapat membantu kita dalam mencari maklumat serta membandingkan sesuatu. Literasi digital boleh tolong kita belajar lebih efisien dan cepat, dan ia boleh dapat akses informasi yang bermutu dan berkualitas akan semakin mudah. Jackie, seterusnya saya akan membentangkan tentang keselamatan digital. Mempunyai banyak langkah-langkah untuk berjaga secara untuk menjamin keselamatan digital. Apabila menggunakan peranti di sekolah atau di rumah, memahami dan menyedari serangan dan bagaimana untuk mencegahnya adalah kemahiran penting untuk hari ini dan ke masa depan. Dalam setiap komuniti, terdapat individu yang mencuri karya, merosakkan dan mengganggu individu lain. Walaupun kita tak boleh memburuk sangkakan orang lain, namun hakikatnya kita tidak boleh mempercayai seseorang begitu saja, kerana ia mampu mengancam keselamatan diri dan keluarga maupun masyarakat. Dalam dunia nyata kita membina pagar, mengunci pintu, menambah penggera keselamatan dan rumah dengan alasan keselamatan. Hal yang sama juga berlaku diterapkan dalam dunia digital, seperti memasang antivirus, firewall, melakukan data pendua atau melindungi dari data sensitif seperti nama pengguna, kata laluan, nombor kad kredit dan sebagainya. Sebagai warga digital, kita perlu sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam setiap urusan online daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya ialah undang-undang digital. Undang-undang digital merujuk kepada tanggungjawab elektronik untuk tindakan, perbuatan dan mempunyai kaitan dengan penciptaan peraturan dan dasar yang mengenai isu-isu yang berkaitan dengan dunia atas talian. Sama seperti di dunia nyata, dunia atas talian telah mewujudkan struktur yang melindungi mereka yang menggunakan peranti digital ini daripada bahaya.
Warga perlu menyedari bahawa penipuan, mencuri data yang akan menyebabkan kerosakan kepada hasil kerja orang lain, penyamaran diri, plagiat, menghantar spam, mewujudkan dan menyebabkan virus adalah satu contoh perbuatan yang tidak beretika dan merupakan satu jenayah. Malaysia telah meletakkan asas yang kukuh dan membangunkan ICT dengan menyediakan undang-undang cyber iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya dan Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Teleperubatan 1997 dan akhirnya Akta Hak Cipta. Selain itu, kesihatan digital merupakan istilah payung untuk pelbagai teknologi yang dapat memenuhi pelbagai cabaran tentang penjagaan kesihatan. Tujuannya adalah untuk mencapai setiap pengguna kesihatan di dunia melalui saluran digital. Antara contoh yang paling senang dikaitkan adalah seperti aplikasi MySejahtera, Dr. Teyu, eHealth dan lain-lain. Isu-isu seperti bagaimana untuk melibatkan pesakit dengan cara yang lebih baik untuk menyediakan penjagaan kesihatan adalah salah satu kebaikan kesihatan digital. Penciptaan aplikasi MySejahtera adalah satu pencapaian kerajaan Malaysia untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara. Bukan sahaja rakyat Malaysia dapat memanfaatkan diri dari aplikasi ini, manakala warga asing yang menetap di Malaysia juga dapat menikmati manfaat yang diberikan ini. Manfaat MySejahtera ialah program pendaftaran vaksin COVID-19, membantu individu untuk mendapatkan bantuan kesihatan dan tindakan yang perlu diambil jika dijangkiti COVID-19, memberi segala maklumat tentang pencegahan wabak kepada rakyat Malaysia, dan membantu individu untuk mengenal pasti hospital dan klinik terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan untuk COVID-19. Hai, nama saya Ihang dan hari ini saya akan membentangkan etika digital. Etika digital ialah keupayaan individu untuk merealisasikan, memberi contoh, merasional dan membangun tadbir urus etika digital dalam kehidupan seharian. Selain itu, etika digital boleh juga dikenali atau disebutkan sebagai netiquette. Kewujudan perkataan netiquette adalah gabungan perkataan rangkaian dan etika yang berkaitan dengan pengetahuan yang baik atau buruk dalam dunia digital ini. Oleh itu, pemahaman pengguna media digital secara positif bertanggungjawab dapat membentuk satu masyarakat yang berkomunikasi dan sejahtera. Selain itu, langkah untuk menanamkan etika di era digital. Nombor 1, penggunaan bahasa yang sopan dan santun. Nombor 2, larangan pengambilan hasil intelektual orang lain untuk manfaat diri sendiri. Yang ketiga, memastikan bahawa berita atau informasi yang disalurkan adalah betul dan tepat. Nombor 4, tingkah laku pendedahan maklumat privasi seseorang adalah tidak dibenarkan. Dan yang kelima, bersikap profesional dan mengamalkan pemikiran kritikal terhadap penguasaan teknologi informasi. Seterusnya, kesan positif etika dalam era digital. Yang pertama ialah peningkatan kenalan yang ramai di laman web sosial melalui perkongsian maklumat. Yang kedua, berfikiran positif dan berkeyakinan. Yang ketiga, kehidupan yang harmoni. Dan yang terakhir, menjadi satu platform yang dapat meningkatkan motivasi pengguna melalui perkongsian bakat mereka. Itu sahaja yang dari grup kami dan sekian, terima kasih.